Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Berita utama, lanskap pembangunan di Julau terus diperkasakan dengan Kerajaan Sarawak meluluskan peruntukan sebanyak 74 juta ringgit bagi pembinaan projek bekalan air bersih di Julau. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg berkata, Kerajaan Sarawak menyedari rakyat di Julau sudah lama menanti projek berkenaan daripada Kerajaan Pusat. Menurutnya, Kerajaan Sarawak kini tidak dapat menunggu dan bergantung dengan Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB berhubung projek berkenaan. Jadi air tadi 74 juta saya lulus hari itu. Saya berani lulus, kena ada wang. Yang saya dapat kita bagi balik kepada rakyat supaya Jebab akan membuatkannya. Kita siap bergantung dengan KPLB. YB tadi Mada di bawah KPLB. KPLB sekali datang, sekali si datang. Ini masalah dia. Beliau berkata demikian semasa majlis pemimpin bersama rakyat di Julau pada Khamis. Dalam hal itu, Premier Sarawak menambah pembangunan Pekan Julau terus dipertingkatkan dengan kelulusan projek membina Dewan dengan kos sebanyak 15 juta ringgit. Selain projek tebingan Julau, malah katanya pembinaan stesen minyak juga penting kepada penduduk di kawasan itu. Rakyat sudah ada pendapatan beli kereta, beli motor. Ini dia mau minyak. Kalau tak ada motor, mana ada minyak? Okeylah, YB, kita buat satu stesen minyak sini. Kena kita tahu orang di Julau, di Pakan, di Meluan, pendapatannya naik. Bukan saja kena lada, kena ekonomi kita sudah nampaknya pulih. Hadir sama dalam program tersebut ialah Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Datuk Len Talif Saleh, Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Perancangan Ekonomi dan Pembangunan Datuk Dr. Muhammad Abdullah Zaidil, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Meluan Roland Dua Jubin, Adun Meradung Datuk Ding Kuang Hing, Adun Ngemah Anyi Jana, Calon Gabungan Parti Sarawak GPS Parlimen Julau Datuk Joseph Salang Gandum, Adun Pakan Tan Sri William Mawan Ikom serta yang lain. Dalam perkara itu, Premier Sarawak menegaskan rakyat di Parlimen Julau akan menerima lebih banyak pembangunan sekiranya Gabungan Parti Sarawak GPS berjaya menawan semula kerusi berkenaan daripada pembangkang. Beliau yang juga pengerusi berkata kesilapan dalam pilihan raya umum ke-14 PRU14 lepas perlu menjadi iktibar kepada rakyat di Julau. Justru katanya kerajaan GPS akan membantu Datuk Joseph Salang untuk membangunkan kawasan Julau jika beliau diberi mandat sebagai ahli parlimen Julau dalam PRU15 ini. Datuk Salang mudah jadi wakil rakyat di situ, memang benar. Dan Datuk Salang pun ada absen sabbatical. Kita GPS akan bantu Datuk Salang untuk membangun kawasan Julau. Dan saya rasa kalau Julau bersih, saya fikir Sarawak akan beri kursi yang terbanyak dalam pilihan raya ini. Dan kita dapat menentukan masa depan kita. Sementara itu, dalam sidang media, Premier Sarawak turut menyangkal kenyataan bahawa Julau dikategorikan miskin berdasarkan penilaian Unit Perancangan Ekonomi EPU Jabatan Perdana Menteri. Ujarnya, pendekatan atau cara yang diguna pakai EPU Jabatan Perdana Menteri mungkin adalah kesilapan. Oleh demikian, katanya, beliau telah mengarahkan EPU negeri melantik mereka yang mempunyai kepakaran untuk menilai tahap kemiskinan. Saya Menteri Perumahan dulu. Sibu Jaya, they buy cash. Of course, they don't want to reveal lah sebab takut income tax. You see? Tapi in reality, that is what happening. M-Bank punya cawangan di Sibu Jaya was surprised to see the deposit. So much deposit. You know? Tan Sri Azman adalah chairman M-Bank dulu. Saya jaga Menteri Perumahan, saya bangunkan Sibu Jaya.
kebanyakan pembeli ialah kawasan ini Song, Kenawit dan Kapit. So macam mana you nak reconcile between poverty and having asset? That's why saya akan untuk your method may be wrong. Pada majlis sama, Premier Sarawak menyampaikan sijil lanjutan dan lantikan baru kepada Ketua Kaum dan Ketua Masyarakat bagi Dun Meluan, bantuan mikro Ketua Isi Rumah Wanita Sarawak Parlimen Julau, kenyalang Gold Card, bantuan geran pelancaran, bantuan dana rumah ibadat, bantuan ibu bersalin dan Endowment Fund Sarawak. Di Limbang pula, Gabungan Parti Sarawak GPS akan terus memastikan pembangunan di negeri ini diperhebatkan. Timbalan Premier Sarawak, Datuk Ahmad Awang Tengah Ali Hassan berkata, untuk itu Sarawak bukan sahaja memerlukan kestabilan politik semata-mata, tetapi juga memastikan suara rakyat Sarawak terus didengari di Parlimen nanti. Jelasnya, apabila suara Sarawak didengari, maka akan lebih banyak projek pembangunan dapat dilaksanakan untuk rakyat. Beliau berkata demikian semasa majlis pelancaran projek bekalan air luar bandar dari Pengkalan Jawa Bawang Obor ke Simpang Rumah Jubang di Rumah John Nunong, Kampung Kelati, Limbang pada Khamis. Jelas Datuk Ahmad Awang Tengah lagi, projek ini akan disambung terus dengan loji air di Berawan dan merupakan salah satu daripada 160 projek yang di bawah Agensi Pembangunan Wilayah Utara NRDA di bawah Kerajaan Sarawak. Paparan berikutnya, rakyat perlu bekerjasama jika mahu memastikan pembangunan di kawasan mereka dapat dilaksanakan dengan lancar. Menurut calon gabungan Parti Sarawak GPS Parlimen Santubong, Datuk Seri Nancy Shukri, budaya kerja itu yang menjadi amalan beliau sepanjang 15 tahun menjadi wakil rakyat di Parlimen Batang Sadong sehingga terbinanya Jambatan Batang Sadong pada tahun 2016. Jelasnya, jambatan tersebut menjadi game changer bukan sahaja kepada penduduk Batang Sadong tetapi masyarakat pesisir pantai di sekitarnya. Beliau berkata demikian semasa sesi bertemu penduduk di Kampung Beradik dan Kampung Semilang pada Rabu. Lantaran itu, beliau menyeru penduduk kampung untuk berganding bahu dan memberi mandat kepada beliau untuk menjadi wakil rakyat di Parlimen Santubong pada 19 November nanti. Manakala di Subis, lebih 600 penduduk Kampung Lajong dan Rumah Maling menerima manfaat daripada projek bekalan air bersih. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Julaihi Narawi berkata, ini merupakan hasil daripada usaha Kerajaan Sarawak menerusi projek bekalan air luar bandar BALB Suai Kompleks Fasa 2. Dalam hal itu, beliau memberitahu sebanyak 4 bilion ringgit telah diperuntukkan bagi melaksanakan 297 projek rakyat di Sarawak. Projek-projek itu membabitkan projek sumber air mentah, loji rawatan, sistem agihan, kerja menambah baik dan penukaran paip serta inisiatif pemodenan dan bekalan air luar bandar alternatif Sarawak, SAWAS. Salah satu projek rakyat itu ialah projek bekalan air Kampung Lajong dan Rumah Maling daerah Subis ini. Dan Rumah Maling ianya melibatkan kos sebanyak 4.14 juta. Jadi ini merupakan satu bajet yang banyak. Lebih kurang sama juga. Di Matang Terap Arimarik 4.3 juta. Jadi sekitar lebih kurang macam tu lah kos kita untuk menyediakan bekalan air alternatif ataupun SAWAS di kawasan luar bandar. Beliau berkata demikian semasa merasmikan projek bekalan air Kampung Lajong dan Rumah Maling daerah Subis pada Rabu. Beralih laporan seterusnya. Cuti umum yang diisytiharkan oleh Kerajaan Sarawak pada 18 dan 19 November 2022 perlu dimanfaatkan sepenuhnya oleh rakyat negeri ini bagi menunaikan kewajipan mereka dalam pilihan raya umum ke-15 PRU 15. Ini kerana sebelum ini ramai yang merungut kerana tidak diberikan cuti untuk balik ke kampung masing-masing bagi membuang undi pada Sabtu ini. Wartawan UKAS yang telah menemu bual beberapa orang awam ada laporannya. Cuti 2 hari ya bagi orang yang kerja jauh, tempat ngundinya di kampung halaman yang pun masing-masing ya.
kira membantu jugalah sebab banyak orang kerja jauh. Tempat mengundi pun jauh juga dari tempat yang bekerja. So cuti tu kira membantu juga bagi pengundi-pengundi yang bekerja jauh daripada kampung halaman dan jauh masing-masing. Terima kasih dengan Premier Sarawak sebab memberi cuti untuk memudahkan kami orang pergi mengundi bagi kami orang yang kerja jauh tu. Sebab kira tanggungjawab juga lah 5 tahun sekali nak pergi mengundi. So terima kasih Premier Sarawak memberi cuti 2 hari. Cukuplah rasanya untuk pergi mengundi, balik bekerja lagi. Pengisytiharaan cuti umum pada 18 dan 19 November merupakan satu langkah yang tepat kerana ia mampu memudahkan dan melancarkan proses para pengundi untuk turun mengundi pada hari tersebut. Selain itu, ia juga merupakan satu usaha yang sangat baik kerana ia memudahkan para pengundi yang berada jauh daripada pusat mengundi untuk merancang perjalanan mereka agar dapat menunaikan tanggungjawab masing-masing, seterusnya memilih kerajaan yang diimpikan. Berterima kasihlah dengan Kerajaan Negeri Sarawak yang telah mengisytiharkan cuti umum untuk 18 dan 19 November itu kelak. Sebab kami itu dari Siaman, berasal dari Siaman dan bekerja di Kuching, Sarawak. Jadi benda tu memudahkan kami lah, memudahkan perjalanan kami untuk pergi mengundi, untuk menunaikan kewajipan. Jadi itu adalah sesuatu yang kami amat bersyukur juga lah. Kami berharap kerajaan kita tu akan lebih kukuh dan kita semua adalah penentu masa depan negara. Sekian edisi malam bersama saya Hafizah Munirah. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial Lukas termasuk portal lukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. #menyebar fakta. Salam Lukas.